Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 60, iaitu kita masuk sedikit dalam bab gharar, iaitu dalam gharar dalam bentuk semasa yang boleh berlaku. Yang ini pada muka surat 60. Jadi antara situasi yang boleh berlaku dalam gharar ni ialah antaranya ialah dalam jual beli secara bertangguh daripada kedua pihak. Jadi para fuqaha mensyaratkan barang jualan dan harga bayaran hendaklah diserahkan kedua-duanya atau salah satu darinya ketika majlis akad jual beli berlangsung. Menangguhkan kedua-duanya sekaligus akan mengakibatkan berlaku gharar dalam transaksi terbabit. Jadi dalam bab jual beli, dia mensyaratkan, ulama mensyaratkan, iaitu kita melakukan transaksi dalam keadaan on the spot. Maksudnya akad berlaku pada ketika tu. Contohnya dia kata pertukaran antara jar dan kuda, atau penjualan jam dengan bayaran wang dengan penangguhan dari dua belah pihak. Jadi maksudnya nak menentukan berapa jumlah harga tu kena ditentukan pada hari itu juga. Yang ni berbeza dalam bayaran ansyurah tu, itu benda yang berbeza. Maksudnya itu adalah salah satu benda yang kita dah setujui di awal kontrak. Okay, contohnya macam kalau kita nak beli motosikal. Kalau kita nak beli motosikal, biasanya kita akan berbincang dengan tukar kedai tu untuk bayar cara ansuran. Maksudnya kalau motor contohlah saya kata motor Waisuku lah, hari ni orang suka naik Waisuku. Contohnya motor Waisuku tu harga dia 10,000 contohlah. Kamu deal dengan tukar kedai untuk bayaran selama 4 tahun contohnya. 4 tahun harga motor tu adalah 15,000 bayaran secara ansuran. Jadi dua belah pihak tadi ni dah setuju dengan harga tu, maka tak ada masalah. Jadi itu cara beli cara ansuran. Tetapi kalau tidak dinyatakan harga, nak beli barang tak beritahu harga, jadi benda tu benda yang gharar. Sebab apa? Sebab kemungkinan benda tu dia boleh berubah. Jadi Islam melarang jual beli yang gharar. Maksudnya kena tentukan pada ketika tu juga. Okay, baik. Ni saya ambil beberapa contoh je lah. Kemudian antaranya dalam bab gharar tu ialah isu, dia kata ni isu mekanik kereta. Dalam bab servis kereta, contohnya macam kita nak pergi servis kereta, kita hanya nak pergi tukar tayar saja. Kita beritahu hanya nak tukar tayar. Kemudian kita pun tanpa diberitahu apa-apa maklumat, bila dah settle semua dia kata okey dah siap. Harga tayar tu hanya RM200 je. Bila sampai bil RM2,000. Bila kita tanya kenapa mahal, dia kata ni kami ada tukar bateri, kami ada tukar wire ni, ada tukar wire ni, ada tukar benda ni, ada tukar lampu, ada tukar benda ni. Jadi benda tu adalah gharar. Dan itu tak boleh-bolehkan sama sekali. Okay, jadi itulah beberapa jenis gharar dalam bentuk semasa. Kamu boleh baca pada muka surat 60. Kemudian saya masuk yang berikutnya, iaitu jahalah. Okey, jahalah maksudnya ialah ketidakjelasan terhadap suatu benda yang menyebabkan berlaku perselisihan faham pada masa yang akan datang. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk menghapuskan perselisihan faham di kalangan manusia dan membendung perselisihan tersebut apabila berlaku. Jadi jahalah ni maksudnya ketidaktahuan dengan jelas mengenai barang yang dibeli, disewa atau harga sewa barang perkhidmatan yang perlu dibayar. Jadi kita kena faham jahalah dengan gharar ni satu benda yang sedikit berbeza. Cumanya gharar dia lebih umum, tapi jahalah ni dia lebih kepada benda yang spesifik, yang detail tentang satu barang tu. Okey, baik. Terus tengok ciri-ciri jahalah muka surat 73. Setiap perkara yang tidak diketahui sama ada sifat, bentuk dan tempoh yakni masa adalah ciri-ciri dari jual beli jahalah. Contoh jahalah, seorang penjual kain pelikat berkata kepada pelanggan yang datang, ambillah mana-mana kain yang terkenal dengan apa yang kau lempar dengan harga RM75. Kemudian pelanggan terbabit melemparkan sebiji batu kerikil lalu mengenai salah satu daripada kain-kain pelikat yang ada
Dia pun mengambil kad tersebut dan menyerahkan RM75 kepada penjual tanpa ada lafaz jual beli. Yang ni dia lebih kepada benda tu yang kita tak tahu secara detail dari segi kualiti kain tu ke, berapa bidang kain tu ke, warna apa kain tu ke. Jadi kita beli barang berdasarkan kita lempar satu batu, kemudian kena mana-mana kain dan kita beli dengan harga tu. Jadi itu Islam tidak benarkan. Kita kena tengok dulu barang tu macam mana. Kenapa? Kerana nak elakkan daripada berlaku monopoli ke ataupun daripada berlaku ambil kesempatan terhadap orang yang memerlukan. Jadi kena tengok secara detail untuk benda yang kita nak beli. Kemudian baik, inilah salah satu contoh berkaitan dengan jahalah. Kamu boleh baca lagi lah, banyak contoh berkaitan dengan jahalah ni. Okey, baik. Seterusnya kita masuk bab maisir. Maisir umum mengetahui dan faham akan keharaman judi. Namun ramai yang masih sama tentang maisir, iaitu unsur judi yang bawa kepada yang haram. Baik, isu maisir ni, benda yang saya nak tekankan di sini ialah hari ni kita kena faham banyak yang berlaku dalam zaman kita ni ialah maisir yang berlaku dalam bentuk yang kita tidak sedar. Kerana apa? Kerana kadang-kadang maisir ni berlaku dalam situasi yang kita rasa ianya bukan maisir. Ianya hanya satu permainan yang menyeronokkan sahaja, tak terlibat dengan perjudian langsung. Kita dah faham kadang-kadang judi tu ialah benda-benda yang melibatkan dengan kita kata main down truk ke, ataupun letak duit sekian ke, maksudnya duduk dalam bilik yang agak gelap-gelap sama-sama, pasang sebiji mentol, ada satu meja, main down truk ramai-ramai, letak duit di tengah-tengah tu ke. Sebenarnya hari ni yang berlaku dalam bab maisir ni sangat banyak. Dan saya harap sangat kamu semua boleh sampaikan kepada kawan-kawan tentang bahayanya maisir ni. Bagi tahu dekat saudara mara, adik-adik kita yang duk terlibat dengan maisir ni, supaya hati-hati. Kerana kita kena ingat orang kafir ni dia akan sentiasa nak buat bagi orang-orang Islam kita ni terlibat dalam benda-benda yang haram ni. Yang mana dia buat dalam bentuk yang kita pun tak perasan kata itu adalah judi. Nanti kita tengok apa bentuk ciri-ciri maisir tu. Jadi banyak dalil dalam Quran tentang pengharaman judi ni. Okey, tengok ciri-ciri maisir. Menurut Imam Malik, maisir terbagi pada dua. Yang pertama, maisir yang melalaikan. Antara contoh maisir yang melalaikan ialah permainan yang menggunakan dadu, catur dan setiap sesuatu yang melalaikan. Yang ni ialah permainan yang melalaikan, yang mana akan menyebabkan ketagihan. Main benda-benda yang macam ni menyebabkan kita akan rasa lagu tak puas hati. Bila tak dapat apa yang kita nak, kita akan terus main lagi. Yang kedua, maisir khimar, iaitu sesuatu yang dipertaruhkan ke atasnya. Oleh itu setiap yang menjadi taruhan maka ia dikira sebagai maisir. Maksudnya zaman jahiliah dulu ni ada orang yang mempertaruhkan anak ataupun isteri. Kalau hang menang, hang ambil isteri aku. Kalau hang kalah, aku ambil isteri hang. Jadi dia macam tu. Itu pun benda yang judi juga. Jadi saya nak beritahu kepada kamu, antara judi yang berlaku pada hari ni, antaranya ialah dia panggil apa, istilah apa, claw machine lah orang panggil. Maksudnya yang kamu tengok di pasar raya tu, ada orang yang duk main bubuh RM1 dalam mesin tu, kemudian dia duk kontrol joystick yang ada di situ tu untuk nak ambil anak patung dalam setiap mesin tadi ni. Bila nak pegang saja tiba-tiba terlepas. Kemudian kita pun buh duit balik. Kita pun kontrol balik. Bila nak ambil saja terlepas pula. Lepas tu buh duit lagi. Itu adalah judi. Kerana apa? Kerana kita kena faham konsep judi ni ialah akan ada orang yang untung besar dan akan ada orang yang rugi. Itu judi. Satu lagi, kalau macam kamu pergi ke mana-mana pasar, bukan pasar raya, maksudnya pergi ke farm fair ke apa ke, ada permainan-permainan yang melibatkan yang ada itik warna-warna kuning apa semua tu, kita kena bayar sejumlah duit, kemudian kita kena try tengok. Kalau tak lepas kita main lagi. Itu pun dikira sebagai judi. Ataupun dalam isu semasa pada hari ini, contohnya kalau kita menganjurkan satu pertandingan, benda ni berlaku di banyak tempat.
Tak kira lah di jabatan-jabatan, banyak jabatan yang mengajukan pertandingan-pertandingan. Kadang-kadang dia pun tak faham kot tentang masalah maisir ni. Dia faham itu adalah pertandingan biasa, bukan judi. Sebenarnya itu ada unsur-unsur judi. Okay, contoh yang saya boleh sebut di sini ialah contohnya, kalau kamu mengajukan satu pertandingan futsal, kamu ambil daripada setiap pasukan seorang RM100. Jadi yang bertanding itu ada 10 pasukan. Jadi 10 pasukan ni berentak untuk nak dapat nombor 1, 2 dan 3. Jadi kamu ambil RM100 tadi ni, kamu beli hadiah untuk 1, 2 dan 3. Jadi yang akan dapat hadiah adalah 3 pasukan sahaja, manakala 7 lagi tidak akan dapat hadiah. Jadi itu adalah bentuk judi. Maksudnya masing-masing bertarung. Tapi tak nampaklah dalam bentuk judi yang style konvensional, yang style lama tu. Jenis yang terbaru pada hari ni. Jadi kena hati-hati. Kalau nak ajukan pertandingan, apa yang kita kena buat? Yang kita kena buat ialah kita kena cari sponsor. Hadiah tu adalah hadiah yang disponsor. Duit yang kita kutip tadi ni, duit tu hanya boleh digunakan untuk urusan-urusan pengurusan pertandingan tu. Contohnya untuk sewa court ke, untuk beli t-shirt kepada semua peserta yang bertanding ke, ataupun untuk pengurusan runner ke, dia nak isi minyak motor sebab dia nak menguruskan pertandingan tersebut ke. Jadi nak bagi selamat, duit tadi ni gunakan untuk contohnya buat jamuan. Buat jamuan semua boleh makan. Kalah kemenangan semua boleh makan. Hadiah cari sponsor. Itu cara yang paling selamat. Jadi maisir dalam bentuk semasa tu dia ada banyak lah. Maisir dalam pertandingan yang saya sebut tadi ni, maisir dalam peraduan pun ada, maisir di kolam pancing pun ada. Yang tu benda yang biasa berlaku lah. Maisir dalam insurans konvensional. Maksudnya dalam insurans konvensional kita tak tahu sama ada apakah nasib akan menimpa kita. Benda-benda yang kita memperjudikan kita punya nasib kita tu. Boleh baca dalam ni lah. Kemudian maisir dalam bentuk pelaburan, dalam banyak yang berlaku pada hari ni lah, saham-saham ke apa yang tidak patut syariah ni, banyak benda yang melibatkan perjudian. Jadi kita kena pastikan itulah. Kemudian kemudaratan maisir ni dia ada banyak lah benda-benda yang memudaratkan. Boleh baca ni, ada tujuh perkara. Jadi apa yang saya nak tekankan kepada kamu di sini ialah pastikan kita tak terlibat dengan riba, gharar, jahalah dan juga maisir. Kenapa? Kerana kita kena faham zaman hari ini zaman yang mencabar. Zaman hari ini orang-orang kafir akan cuba sedaya upaya melalaikan kita dengan mewujudkan banyak benda-benda yang kita pun tak pasti sama ada benda ni halal ke haram. Benda-benda yang syubhah. Jadi Nabi ajak kepada kita, kalau terlibat dengan benda-benda yang syubhah, maka tinggalkan. Kerana benda yang syubhah ni lama kelamaan dia akan jatuh kepada tempat yang haram. Jadi elak benda-benda macam ni, insya-Allah hidup kita akan lebih aman. Dan kita kena ingat apa saja yang kita belanjakan semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu dulu. Insya-Allah kita akan sambung selepas ni dalam bentuk-bentuk akad dalam muamalat semasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.